Alright, dah mula. Boleh play slide kau je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan mula dalam masa 2-3 minit je lagi. Sementara tu kita tunggu kawan-kawan yang lain boleh share-sharekan juga. InsyaAllah kita akan mula tepat pada jam 9:10. 9:10 ataupun 9:05 dah. Lagi 3 minit lagi kita akan mula. Slot kita perbincangan sembang santai tentang lekat-lekat dan jimat elektrik. Alright, kita akan bincangkan macam mana sebenarnya ataupun kita akan bincangkanlah tentang bil elektrik. Kita akan tengok kesan bil elektrik dan sebagainya bersama slot 15 minit bersama SNI. Alright, so kita akan start dalam masa lagi 2 minit. Okay, 9:05, tepat 9:05 kita akan mula. InsyaAllah untuk makluman rakan-rakan, kita akan ada slot 15 minit with SNI ni pada tiap-tiap minggu pada hari Khamis petang, pada hari Khamis malam dengan beberapa orang ahli-ahli dalam SNI. Topik kita akan berubah mengikut kepakaran masing-masing. So, kita tunggu lebih kurang lagi 2 minit, insyaAllah kita akan mulakan perbincangan tentang elektrik. Perbincangan kita tak detail, dia akan sangat ringkas, sekadar untuk memberi sedikit pendedahan dan juga pencerahan kepada rakan-rakan tentang kaedah sebenar macam mana sebenarnya elektrik ni berfungsi di rumah kita. Okey, kita lebih kurang 1 minit lagi kita akan mula. So untuk makluman semua, SNI baru sahaja ditubuhkan pada tahun 2010, dan sebenarnya antara fokus utama kami untuk mengadakan latihan kepada syarikat-syarikat yang berminat untuk uh, apa kita kata mengadakan latihan kepada staf mereka. Alright. So ada beberapa bidang kepakaran kami, terutamanya dalam bidang elektrik, dalam bidang sistem perlindungan ataupun kita panggil protection, dan juga kita ada IoT, kita ada pakar dalam high voltage dan sebagainya. Alright, jom. Sekarang dah tepat 9:05. InsyaAllah kita mula sekarang. So nanti kalau sekiranya rakan-rakan ada soalan, boleh sahaja letak di Facebook dan saya akan cuba jawab. So topik kita hari ini adalah tentang lekat-lekat dan jimat elektrik. So kita tak nak pergi kepada satu-satu produk tu. Bukan niat saya untuk sentuh mana-mana produk. Cuma saya nak bagi sedikit pendedahan tentang elektrik ni. Sebenarnya macam mana elektrik ni berfungsi, macam mana dia bergerak dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok, minta maaf, kalau kita tengok dekat sini, um, elektrik kita sebenarnya, bekalan kita memang daripada TMB lah. So, TMB, bekalan daripada TMB akan masuk kepada meter elektrik kita. Okey, lepas tu dia akan pergi kepada rumah kita, akan masuk ke rumah kita, akan masuk ke bekalan rumah. So dengan kata lain, daripada sini
apa-apa bacaan daripada meter, dia akan reflect kepada bil elektrik kita. So, makin kalau tinggilah penggunaan ataupun tinggilah bacaan pada meter kita, maka tinggilah bil elektrik kita. Kalau rendah bacaan pada meter kita, maka rendahlah bacaan pada bil elektrik kita. Ini konsep asas. Konsep asas pergerakan elektrik, iaitu daripada TMB, okey, daripada TMB akan masuk kepada meter kilowatt meter ni, masuk ke rumah. So, apa-apa bekalan, apa-apa kerosakan yang berlaku sebelum meter, yang itu biasanya memang kita boleh komplain kepada TMB. Contohnya, kalau rakan-rakan tengok, sebelum meter kita ada beberapa lagi komponen lain. Kita akan nampak ada macam satu kotak warna hitam. Okay, yang tu kita panggil sebagai fuse, cutout ataupun current fuse. Okay, dia ada kotak hitam. So, kalau benda tu terbakar dan sebagainya, automatic TMB akan replace dalam nilai percuma. So, dengan kata lain, apa-apa sistem, apa-apa sambungan sebelum daripada meter, dia adalah milik TMB, dan apa-apa selepas daripada meter, sebenarnya dia adalah milik kita sebagai pengguna. Cuma isu sekarang ni yang menjadi persoalan kepada kita, uh, macam mana sebenarnya kita nak kurangkan penggunaan elektrik di rumah. Sebab kalau kita tengok TMB ambil bacaan daripada meter, dia tak nak tahu pun apa berlaku dalam rumah ni. Apa berlaku kepada peralatan kita, apa berlaku kepada apa sambungan yang kita nak buat dan sebagainya. Sebenarnya TMB tak nak ambil tahu pun. Okey, yang penting tiap-tiap bulan mereka tengok bacaan meter, daripada bacaan meter itulah akan datangnya bil elektrik. So, daripada sini, okey, kita tengok. So, menjadi satu persoalan yang biasanya kita fikir, yang biasa kita tanya tentang macam mana sebenarnya kita nak jimatkan bil elektrik. Okey, so ada dua je kaedah. Sebab kalau kita tengok tadi, ingat macam saya bagi tahu kita ada meter, uh, bekalan datang daripada TMB, masuk kepada meter, pergi ke rumah. So, kalaulah meter kita baca sikit, automatik bil kita murah. Kalau meter kita baca banyak, automatik bil kita tinggi. So, sekarang ni, macam mana kita nak kurangkan supaya bacaan meter tu jadi rendah tanpa perlu membayar bil terlampau mahal. Ada dua kaedah. Kaedah pertama, memang kita kurangkan penggunaan. Sebab konsep elektrik ni, berapa banyak yang kita nak guna, automatik TMB akan bagi. Itu konsep dia. Maksudnya, kalau kita perlukan 10 kilowatt, TMB akan bagi 10 kilowatt. Kalau kita perlukan 5 kilowatt, TMB akan bagi 5 kilowatt. Kilowatt tu unit untuk power. Okay. So, dia bergantung kepada berapa banyak yang kita minta, itulah yang akan dibekalkan oleh TMB. So, cara nak jimat senang je. Kita kurangkan penggunaan. Itu salah satulah. Okey, salah satu kaedah yang paling ringkas sebenarnya kita kurangkan penggunaan. Itu yang kalau kita perasan banyak iklan-iklan tulis tentang switch off if you are not using. Betul. Maksudnya kalau kita tak guna peralatan tu, kita tutup lampu. Kalau kita tak kenapa kempen-kempen untuk kita jimatkan elektrik ni banyak digunakan oleh syarikat-syarikat dan sebagainya? Sebabnya kalau kita mampu kurangkan penggunaan, sebenarnya kita kurangkan bil elektrik. Kalau kita kurangkan bil elektrik, secara automatik kita kurangkan kita punya kos yang kita perlu bayar kepada TMB. So, itu sahaja cara pertama yang perlu kita buat untuk kita kurangkan bil elektrik. Okay, cara kedua. Cara kedua sebenarnya kalau kita nak kurangkan bil elektrik ni dengan kita hasilkan tenaga elektrik sendiri. Itu adalah cara kedua yang kita boleh buat sekiranya kita nak kurangkan bil elektrik. Sebab kenapa saya kata macam tu? Okey, saya patah balik kepada slide sebelum ni. Okey, kalau kita tengok dekat gambar ni, gambar atas ni, apa-apa yang masuk daripada TMB, itu yang akan digunakan oleh rumah. Ataupun kalau saya terbalikkan, apa-apa yang diperlukan oleh rumah, TMB akan bekalkan. Macam tu, disebabkan keadaan macam ni, apa yang kita boleh buat?
Kalau kita jana tenaga sendiri, automatik penggunaan daripada TMB tu sedikit, maka meter ni baca sikit lah. Itu je konsep dia. So kalau kita nak kurangkan bil tanpa kita kurangkan penggunaan, maka kita kena hasilkan elektrik sendiri. Macam mana nak hasilkan elektrik sendiri? Ada dua je kaedah yang simple. Kaedah pertama, kita pakai genset. Kalau kita ada genset, kita boleh turn on genset, secara tak langsung kita akan kurangkan penggunaan daripada TMB. Alright. So, kenapa? Contoh rumah perlukan 10. Saya ambil unit biasalah. Rumah perlukan 10. Alright. Lepas tu, kalau tanpa genset, tanpa solar, TMB akan bagi 10. Tapi katakanlah rumah perlukan 10, beban yang kita sambung adalah 10 unit dia, tapi kita punya genset bagi 7. So, automatik yang datang daripada TMB cuma 3 sahaja. Itu kaedah kedua, cara macam mana kita nak jimatkan bil elektrik. Alright? Ataupun kita boleh pakai solar. Solar pun one of the alternative lah yang kita boleh pakai. Sebab solar dia akan menghasilkan tenaga. Bila solar menghasilkan tenaga, maka jumlah tenaga yang akan dibekalkan, yang dibekalkan oleh TMB, sekiranya solar tak cukup, barulah TMB bekal. Dengan kaedah itu, kita boleh nampak kita dapat mengurangkan kebergantungan kita terhadap TMB, ataupun dengan kata lain, kita dapat kurangkan bil elektrik kita. So, hanya dua kaedah ni sahaja yang boleh kita guna pakai untuk kita kurangkan bil elektrik. So, pergi kepada tajuk asal kita. Ini antara komponen-komponen, saya dah padam dah tu. Okey. Okey, ini adalah antara komponen-komponen yang biasanya selalu dipromosikan sekiranya berlaku terutamanya contohlah musim sekarang, musim PKP, musim MCO ataupun musim hujung tahun, cuti sekolah ataupun pada musim tengkujuh, musim panas. Bukan musim tengkujuh, musim panas. Yang mana bila kita berada dalam musim panas, biasanya dulu isu yang selalu muncul bulan 3, bulan 2, bulan 3, bulan 4, itu antara musim-musim panas yang selalu orang akan bising tentang bil elektrik mahal. Dan lepas tu, maka datanglah promosi-promosi macam ni. So, kita ada beberapa promosi yang kalau kita tengok, yang ni dia yang jenis boleh lekat-lekat. Yang ni dia jenis kalau cucuk, dia kata boleh jimat elektrik. Yang ni jenis yang atas sekali ni lagi kelakar lah. Yang ni jenis kita nampak dia boleh tampal dekat box tu kan. Alright. So ini antara promosi-promosi yang biasa kita nampak, biasa yang kita dengar di Facebook dan di internet tentang kaedah penjimatan elektrik. Satu sahaja yang kita perlu faham untuk kita tengok logik ke tak logik item-item ini mampu untuk menjimatkan elektrik. Yang pertama, ingat kalau alat elektrik kita masih sama. Contoh, saya pakai laptop ni perlukan 10 unit. Saya kata tadi 10 tadi kan. So, kalau saya on laptop, saya mesti pakai daripada TMB 10. So, adakah sekiranya saya gunakan alat ni, dia akan membekalkan tenaga macam solar tadi supaya TMB cuma bekalkan 3 sahaja. Sekiranya dia mampu buat begitu, barulah kita kata dia betul-betul boleh menjimatkan elektrik. Isunya, kebanyakan peralatan-peralatan begini, sebenarnya dia tak mampu pun untuk bekalkan elektrik. So, kalau dia tak mampu untuk bekalkan elektrik secara sendiri, macam mana dia boleh kurangkan bil elektrik kita? So, itu antara persoalan awal yang perlu kita fikirkan sebelum kita percaya satu-satu produk. Sebab dia berbeza dengan contoh ni. Contoh genset. Genset, kalau TMB tak ada, kita turn on genset. Betul. Genset kita boleh dapat elektrik. So, confirm lah. Dengan kata lain, kalau kita sambung genset dekat rumah, automatik kita akan kurangkan penggunaan daripada TMB. Ataupun yang kedua, kita pakai solar. Tanpa TMB, dia tetap boleh generate elektrik. Tapi, kalau kita pakai 3 alat ni, buat masa ni belum pernah lagi saya nampak bila kita lekat, bila kita cocok benda ni ataupun kita tampal benda atas ni, dia mampu menghasilkan elektrik apabila TMB tidak memberi bekalan. So, patah balik kepada prinsip asas tenaga.
tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. So, di mana datangnya tenaga tersebut sekiranya ketiga-tiga alat ni tidak mampu untuk menghasilkan tenaga. Itu adalah kupasan secara umum pada minggu ini. InsyaAllah pada minggu-minggu akan datang, saya akan cerita lebih detail kepada salah satu peralatan di sini, kenapa ianya kurang logik untuk kita kata dia mampu menjimatkan elektrik. So, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. So, kalau ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa kupasan yang ingin SNI kupaskan dalam masa 15 minit, boleh tinggalkan dekat komen dan insya-Allah pada minggu-minggu akan datang kami akan cuba kupaskan apa-apa topik, sebarang topik yang berkaitan dengan bidang kepakaran kami. So, sekiranya tiada apa-apa persoalan, saya rasa buat masa ni tak ada lagi apa-apa persoalan. So, itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada masa yang sama pada pukul 9 malam hari Khamis bersama rakan-rakan saya yang lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu hadapan.